Selamat datang saudara-saudari. Kita mula babak berita baik yang baru, iaitu yang disampaikan oleh Yohanes. Okey. Kita dengar babak pertama. Firman yang memberi hidup. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui dia. Tiada sesuatu pun di dalam alam semesta ini yang dijadikan tanpa dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Allah. Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada perkabarannya. Dia sendiri bukan cahaya itu. Dia datang untuk mengkabarkan cahaya itu. Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Firman itu ada di dunia. Walaupun Allah menjadikan dunia ini melalui dia, orang di dunia ini tidak mengenal dia. Dia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menyambut dia. Tetapi kepada mereka yang menyambut dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anaknya. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita nampak kemuliaannya yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia. Yohanes berseru, "Inilah dia yang aku katakan akan datang kemudian daripadaku, tetapi dia lebih besar daripadaku, kerana dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Dia penuh kasih. Dia terus-menerus memberkati kita semua." Allah memberikan Taurat melalui Musa, tetapi melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa dan di sisi Bapa, sudah menunjukkan Allah kepada kita. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Ayat 19. Para penguasa orang Yahudi di Yerusalem mengutus imam-imam dan beberapa orang Levi kepada Yohanes untuk bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Yohanes mengaku dengan terus terang, "Aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah." "Jika demikian, siapakah kamu?" tanya mereka. "Adakah kamu Elia?" "Bukan," jawab Yohanes. "Adakah kamu Nabi itu?" tanya mereka lagi.
Bukan, jawabnya. Katakanlah, siapa kamu ini? Kata mereka. Kerana kami mesti memberikan jawapan kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes menjawab dengan memetik ayat daripada kitab Nabi Yesaya. Aku ini seorang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Mereka yang diutus oleh orang Farisi kemudian bertanya kepada Yohanes, jika kamu bukan penyelamat yang diutus oleh Allah atau Elia atau Nabi itu, mengapa kamu membaptis orang? Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi dia yang tidak kamu kenal ada di kalangan kamu. Dia datang kemudian daripadaku, tetapi aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun. Semua ini berlaku di Betania, di sebelah timur sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis orang. Anak domba Allah. Ayat 29. Keesokan harinya, Yohanes nampak Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dialah yang aku katakan akan datang kemudian daripada aku. Tetapi yang lebih besar daripadaku, kerana dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Dahulu aku tidak tahu siapa dia itu. Tetapi aku datang membaptis orang dengan air supaya bangsa Israel mengenal dia. Yohanes memberikan kesaksian ini. Dahulu aku belum mengetahui siapa dia itu. Tetapi Allah yang menyuruh aku membaptis orang dengan air berfirman kepadaku, engkau akan nampak Roh Allah turun lalu tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Allah. Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasnya. Aku sudah nampak kejadian ini, kata Yohanes, dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah. Pengikut-pengikut Yesus yang mula-mula. Ayat 35. Keesokan harinya, Yohanes di tempat itu lagi dengan 2 orang pengikutnya. Ketika dia nampak Yesus lalu di situ, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus. Yesus berpaling dan nampak mereka sedang mengikuti dia. Lalu Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mereka menjawab, Rabai, di manakah Rabai tinggal? Dalam bahasa Ibrani, Rabai bermakna guru. Marilah lihat, kata Yesus. Masa itu kira-kira pukul 4 petang. Mereka pun mengikut dia dan melihat tempat Yesus tinggal. Lalu mereka tinggal bersama-sama dia pada hari itu. Seorang daripada 2 orang yang mendengar kata-kata Yohanes lalu pergi mengikut Yesus, iaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Dengan segera Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami sudah berjumpa dengan Mesaya. Mesaya sama dengan Kristus. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, kamu Simon, anak Yohanes, tetapi kamu akan disebut Kefas. Kefas sama dengan Petrus yang bermakna bukit batu.
Yesus memanggil Filipus dan Nathanael, ayat 43. Keesokan harinya, Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota tempat Andreas dan Petrus tinggal. Kemudian Filipus mencari Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami sudah berjumpa dengan orang yang disebut oleh Musa di dalam Taurat yang dituliskan oleh Nabi-Nabi. Dia Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Tetapi Nathanael berkata, "Bolehkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" "Marilah lihat," jawab Filipus. Apabila Yesus nampak Nathanael datang kepadanya, dia berkata tentang Nathanael, "Inilah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan padanya." Nathanael berkata kepada Yesus, "Bagaimana Tuan mengenal saya?" Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil kamu, aku telah nampak kamu di bawah pokok ara itu." Nathanael berkata, "Guru, Guru, anak Allah, Guru Raja bangsa Israel." Yesus berkata pula, "Adakah kamu percaya kerana aku berkata aku nampak kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih besar daripada hal ini." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia." Ini adalah berita baik dalam Yohanes babak pertama. Sekian, sejahtera. Amin.